Salam sejahtera kepada Dr. Rohiza dan rakan-rakan semua. Saya Chong Jing Wei, nombor matrik 278171 akan membincangkan analisis wacana kepimpinan dalam video ini. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit mengenai analisis wacana. Analisis wacana dikatakan mempunyai metodologi dan konseptual yang menjadikan wacana sebagai data yang membincangkan aspek kehidupan sosial dan melibatkan pemikiran. Oleh itu, hubungan antara bangsa dengan proses sosial dapat diperlihatkan melalui analisis wacana, terutamanya dalam wacana kepimpinan. Selain itu, analisis wacana juga dapat meneliti cara seseorang pemimpin menggunakan bahasanya dalam membina mesej linguistik untuk disampaikan kepada kalayak-nya. Bagi melakukan analisis terhadap wacana kepimpinan, pendekatan analisis wacana kritis dapat digunakan. Analisis wacana kritis merupakan aspek yang prihatin terhadap teks lisan maupun tulisan bagi mengungkapkan sumber diskursif yang menjurus kepada penggunaan bahasa dalam masyarakat dan budaya. Pendekatan analisis wacana kritis yang diperkenalkan oleh Fairclough dapat melihat wacana dari 3 dimensi, iaitu dimensi sosial, tekstual dan amalan wacana. Dimensi sosial adalah penjelasan mengenai hubungan antara proses diskursif dan proses sosial yang menjurus kepada proses menjelaskan persoalan sosial yang melibatkan aspek kepimpinan, politik, budaya, ideologi dan sebagainya. Bagi dimensi tekstual pula memerihalkan fitur atau ciri linguistik dan organisasi yang terdapat pada teks. Ini melibatkan analisis linguistik yang meliputi 4 sifat teks yang dapat dianalisis, iaitu struktur teks, kohesi, nahu dan leksikal yang dimanfaatkan. Manakala dimensi amalan wacana menjurus kepada interpretasi hubungan antara proses diskursif dan teks. Antara contoh yang dapat dijadikan sebagai analisis wacana kritis terhadap wacana kepimpinan dari segi dimensi tekstual adalah mengenal pasti penggunaan kata alternatif. Melalui kajian Idris Aman pada tahun 2006 tentang pengkalayakan wacana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, beliau menggunakan dimensi tekstual iaitu dengan mengenal pasti penggunaan kata-kata alternatif yang diujarkan oleh Dr. Mahathir dalam wacana kepimpinannya. Sebagai contoh, idealisme kepimpinan yang dinyatakan seperti kedaulatan negara dan kata atau frasa alternatif yang digunakan adalah kemerdekaan, marah, kebebasan dan lain-lain. Selain itu, bagi idealisme kepimpinan perpaduan, kata-kata alternatif yang digunakan merangkumi rukun damai, kerjasama, berganding bahu dan sebagainya. Pendek katanya, kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa Dr. Mahathir banyak mengulang wacananya mengenai perkara yang sama pada masa yang tidak sama, dengan menggunakan kata atau frasa yang lain mengikut idealisme kepimpinannya. Secara kesimpulannya, dengan menggunakan analisis wacana kritis, kita dapat melakukan kajian terhadap suatu wacana kepimpinan yang diujarkan oleh seseorang pemimpin. Hal ini kerana kita dapat meneliti penggunaan bahasa yang mempunyai kaitan dengan kepimpinan, seterusnya melakukan analisis terhadap suatu wacana kepimpinan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.